Tapi saya malam ini hanya khusus untuk menjawab beberapa perkara berdasarkan kenyataan tertulis dalam Malaysia Kini oleh mantan Exco Pemuda UMNO Wan Muhammad Azri bin Wan Dris atau lebih dikenali nama Papa Gomo, di mana pihak Majlis Kerja Tertinggi telah mengambil keputusan menggantung keahliannya selama 6 tahun berdasarkan kepada perlembagaan UMNO. Jadi antara kenyataannya itu, dia mengatakan saya buat kritikan kepada presiden saya, yang mana saya melihat presiden memang bermasalah dan menjejaskan parti, tapi hanya saya diambil tindakan. Di dalam UMNO ni, dia bukan tidak boleh menegur presiden parti. Saya pun melalui proses yang panjang dalam menegur parti ini, khasnya presiden. Seperti mana yang saya jelaskan, saya pernah berbeza pendapat dengan almarhum Tun Razak, Tun Hussein dalam isu Dato' Arwah Idris, Dr. Mahathir. Jangan cakaplah sepanjang 22 tahun dia menjadi Perdana Menteri, saya pernah dipecat dalam tangannya pada tahun 1996. Juga bukan adanya lembaga disiplin. Tiba-tiba saya diarahkan untuk dipecat kerana masalah saya menulis surat kepadanya mengkritik kepimpinan dia dan juga memberikan kepada dia andaian saya bahawa Anwar Ibrahim akan melawan dia ataupun menentang dia. Itu berlaku 1996. Saya dipecat. Kemudian itu Abdul Hamid Badawi, memang saya mengkritik dia sehingga saya dihadapkan ke lembaga disiplin. Keputusan lembaga disiplin yang dipengerusikan oleh Tan Sri Abu Zahar, bekas Speaker Dewan Negara, saya telah diambil keputusan untuk diberi amaran, tetapi Majlis Tertinggi menukar keputusan lembaga disiplin itu untuk memecat keahlian saya dalam bulan Ramadan itu pada tahun 2006 ya. Jadi isu yang saya nak jelaskan, kuasa gantung, kuasa tak gantung, kuasa pecat tak pecat ni memang kuasa Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Kita tak boleh mempertikaikan keputusan Majlis Kerja Tertinggi. Soal sakit hati, soal marah, itu soal kedua. Kerana Majlis Tertinggi, perkara itu dah dibentangkan di dalam agenda. Tentulah mereka ada hujah-hujah yang menyebut kenapa saya perlu dipecat, ataupun Papa Gomo atau Wan Asri ini kena dipecat. Dari itu tidak timbul masalah dipecat kerana menegur presiden parti. Sebenarnya jikalah dia kata, jadi bagaimana dengan presiden yang membelakangkan parti? Dia satu word ni, membelakangkan parti. Kalau kita katakan presiden membelakangkan parti, di mana dia membelakangkan parti? Kita balik kepada kuasa presiden itu sendiri. Tugas-tugas pegawai dalam Majlis Kerja Tertinggi 9.8.1 Presiden 9811 menjadi pemimpin utama dan bertanggungjawab menjaga kesempurnaan perjalanan parti. Jadi perkara menjadi pemimpin utama dan bertanggungjawab menjaga kesempurnaan perjalanan parti ini terlalu luas. Laut tidak bertebing. Langit tidak sampai ke langit. Punyanya luasnya kuasa presiden itu. Tak ada siapa pun boleh memberikan tafsiran kuasa-kuasa yang dibuat oleh presiden ini, kecuali berdasarkan kepada, saya bacakan tuan-tuan supaya tuan-tuan faham, Muhammad Asri faham. Saya baca ya. Para last sekali, para 32 tafsiran. Jika berbangkit sebarang perselisihan di atas tafsiran perlembagaan ini atau peraturan persidangan perhimpunan negara UMNO yang dibuat di bawah
kuasanya, maka tafsiran yang diberikan oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO adalah muktamad. Jadi kena balik-balik kepada kuasa Presiden Bidang. Kena faham. Perlembagaan UMNO ni tuan-tuan kena faham tuan-tuan. Di dalam poin 9.8.11 menjadi pemimpin utama dan bertanggungjawab menjaga kesempurnaan perjalanan parti. Dari itu, kalau Muhammad Asri kata, atau Papa Gomo ni kata, jadi bagaimana dengan Presiden dia membelakangkan parti, membuat sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan hantar sokongan kepada Istana Negara dengan rakaman telefon antara dia dan Anwar. Jadi dalam hujah ini, Perlembagaan UMNO ni, dia kena bertanggungjawab. Tetapi ada tidak dia menghantarkan surat kepada Dr. Ahmad Zahid Hamidi untuk meminta penjelasan di atas tindakan dia? Menulis surat kepada Istana Negara menyokong Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, dan juga rakaman telefon yang dirakamkan percakapan dia dengan Anwar. Di dalam perlembagaan, apa yang kita perlukan, apa yang kita perlukan ialah untuk kita memahami bahawa apa perkara yang dilakukan oleh Presiden ini boleh dipertikaikan oleh ahli dengan cara bersurat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Wan Muhammad Azri ini ialah menggunakan Facebook, menggunakan ini. Saya juga melakukan perkara yang sama. Tetapi pihak Dr. Ahmad Zahid pun tahu apa yang saya nak buat. Sebagai seorang propagandis, seorang alat propaganda, saya melakukannya bagi tujuan kepentingan parti, dan saya ada garisnya, tidaklah sampai menyebut perkara-perkara yang boleh menyakitkan hati kepada Presiden. Tapi itu pun tidak salah. Waktu Datuk Najib jadi Presiden, saya pernah mencarut dia. Tuan-tuan pun mungkin dengar. Jadi kalau anda kata kalau Presiden tak jujur pada parti, di mana dia yang Presiden tidak parti pada jujur? Dia isu dia, surat yang dihantar oleh Dr. Ahmad Zahid Hamidi itu simple. Itu strategi parti. Kalau dia ajak berunding, ajak dalam agenda mesyuarat kerja tertinggi, saya nak tulis surat ni, nak sokong Anwar Ibrahim ini untuk jadi Perdana Menteri, tentu 100% Majlis Kerja Tinggi akan menentang dia. Jadi apa yang nak dilakukan oleh Dr. Ahmad Zahid Hamidi ialah memberikan satu surat sokongan untuk nak beritahu dengan Mahidin, jangan kamu fikir bahawa kamu boleh kotak-katikkan UMNO ni. UMNO boleh, dan ini selaras dengan dasar UMNO 50 tahun dulu, bahawa UMNO sebuah parti yang pragmatik. Baca library, pergi ke library, baca balik ucapan Tun Razak dalam Manipul 11 Mei tahun 71 yang memberikan garisan perjuangan UMNO. Cari balik antara garis Manipul 11 Mei tahun 71 oleh Tun Razak ialah UMNO sebuah parti yang mesti pragmatik. Dari itu kita melakukan satu perkara yang pragmatik oleh Presiden, menghantar surat ke Istana Negara untuk memberikan sokongan kepada Anwar Ibrahim dengan cara untuk memberi amaran kepada Mahyudin Yassin. Jadi soalnya sekarang ni, bagaimana sekarang? Apa yang sudah terjadi? Betul, UMNO tidak berjaya untuk menjatuhkan Dr. Ahmad Zahid Hamidi secara menggunakan orang ketiga, Anwar Ibrahim. Tetapi UMNO berjaya menjatuhkan Mahyudin Yassin dengan 15 orang ahli parlimen, membuat petition untuk menarik balik sokongan dia. Jadi isu dia tidak menjadi salah kepada Dr. Ahmad Zahid dalam strategi politik dia
untuk menyingkirkan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri yang akhirnya secara berani dilakukan oleh 15 orang ahli majlis kerja tertinggi, ahli Parlimen Malaysia, 2 lari, tinggal 13 yang ada sekarang ni, yang konsisten 13. Dia orang ini bukan all the president man, tetapi dia orang lebih jiwa jitu dalam perjuangan parti kalau dia bandingkan dengan Wan Asri. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, isu ini kepentingan parti dan rakyat, kata dia. Dalam keadaan hari ini, UMNO terpalit dengan tindakan yang Presiden buat dan saya maklumkan saya tidak akan sokong benda yang salah. Apa benda yang salah? Dalam politik ni macam-macam rupa. Kalau benda yang salah dilakukan, yang patut Dr. Ahmad Zahid dipertikaikan ialah bercantum dengan Muhyiddin menubuhkan kerajaan pada bulan Februari tahun 2020 tanpa kelulusan Majlis Kerja Tertinggi. Muhyiddin adalah musuh ketat UMNO bersama dengan Tun Dr. Mahathir masa itu, menjahanamkan UMNO, menubuhkan Parti Peribumi Bersatu Malaysia PBM ataupun Parti Bersatu, dan kemudian mencuri, menerima 15 orang ahli Parlimen UMNO yang melompat. Jadi ini lebih dahsyat lagi daripada yang diperbuat oleh Dr. Ahmad Zahid Hamidi di dalam strategi dia untuk melumpuhkan Muhyiddin ini dan memberikan isyarat bahawa UMNO boleh jadi macam-macam. Jadi di mana yang salahnya tindakan Dr. Ahmad Zahid Hamidi? Sebagai seorang, saya mendapat latihan dari segi strategi latihan politik ni di Amerika Syarikat walaupun jangka pendek. Begitu juga saya mendapatkan kursus puak sosialis di Libya, dan kemudian saya belajar dari segi komunikasi politik, marketing politik, strategi politik di Jakarta. Jadi apa yang saya nak katakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ni tak berilmu, jangan buat benda-benda yang orang akan ketawa kepada kita. Saya kesian dengan Dr. Wan Asri ni. Saya tidak pernah menghinakan dia. Saya awal-awal mengaku secara terbuka saya memang office boy pada awalnya. Lepas itu saya bersekolah malam, dapatlah SPM grade 3. Itu sebab saya dinaikkan pangkat jadi pegawai kerani rendah masa saya dah habis tempoh menjadi pelayan pejabat. Itu sebab saya boleh kerja eksekutif kerana saya ada sijil yang lebih baik pada SRP ni. Jadi walau bagaimanapun, kan saya membaca, saya belajar, saya memahami UMNO ni. Pada saya lah, saya bukan bela soal Dr. Ahmad Zahid Hamidi ni. Banyak tulisan-tulisan saya ataupun percakapan pun saya tidak bersetuju dengan Dr. Ahmad Zahid Hamidi ni dalam beberapa perkara. Tetapi seperti biasa juga, mereka semua tahu bahawa pun saya tidak bersetuju perkara-perkara itu, kita tetap dalam satu pasukan UMNO. Macam saya dengan Datuk Seri Syahidan Kasim. Kami dah berkawan lama. Saya kenal dia, bukan dia menteri besar menteri. Saya kenal sebelum itu jadi PTD. Jadi walaupun saya hayun dia cakap macam-macam, jumpa borak, berbual, telefon saya dia angkat dan sebagainya. Jadi soal yang pokok sekarang, kata Wan Asri ni, di mana UMNO terpalit? Waktu keputusan muktamad untuk nak menjadikan Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, apa berlaku? Semua kena berjumpa dengan Tuan Agong Istana Negara. Jadi soal sokongan itu tidak mestinya jadi. Tak mestinya Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Dan Istana Negara pun tidak melayan surat yang dibuat oleh UMNO itu. Hanya UMNO untuk nak mendedahkan bahawa jika ada kepentingan, ada keperluan, UMNO boleh bekerjasama dengan Anwar Ibrahim bagi menumbangkan kerajaan Muhyiddin ini. Kerana kita lihat kerajaan Muhyiddin ini banyak menindas UMNO itu sendiri. Boleh menyebabkan UMNO ini akan terkubur. Dan sekarang pun kabarnya ada usaha-usaha nak menyatukan UMNO dengan Parti Bersatu. Jadi saya sebagai ahli UMNO sudah pasti menentang. Kenapa kita tidak pula benda yang kita ludah, kita jilat, bergabung dengan kita? No way. Jadi itu tuan-tuan dan puan-puan, itu sajalah tuan-tuan.
Saya nak cakap masalah itulah. Saya ulangkan sekali lagi. Masalah Papa Gomo ni dan kenyataan dia. Ya. Lagipun kucing sebelah saya dah bunyi dah. Dia dengar suara saya, dia bunyi pula. Bahawa saya nampak Papa Gomo ni tak membaca habis buku ni, Perlembagaan UMNO. Kalau dia baca Perlembagaan UMNO ni, dia tahu. Dan kemudian dia kata dia tidak merayu. Merayu pun tak guna sekarang. Tak guna merayu sekarang. Macam juga orang kena masuk jail. Masuk jail dulu, 2 tahun berkelakuan baik, tak ada apa-apa, baru merayu. Jadi Papa Gomo ni juga begitu. Kena tunggulah kurang-kurangnya 50% daripada hukuman ini 3 tahun ke depan dia merayu, berkelakuan baik, terus berjuang, bekerja dalam UMNO macam saya dulu. Walaupun kena pecat, saya sokong ke UMNO, saya tolong juga kerja untuk UMNO. Yang saya tak ada, hanya saya tak boleh pegang jawatan dia. Yang lain saya ada dalam UMNO. Hadir majlis UMNO sosial, bukanlah mesyuarat, sosial saya ada. Kerja untuk pilihan raya saya ada, saya buat, saya bantu. Ya. Jadi itu tuan-tuan, dah pukul 11.20, tuan-tuan pun nak rehat. Ni malam Jumaat, tuan-tuan mungkin nak tidur awal. Jadi apa-apa pun, jadi kita harap tuan-tuan semua sihat. Ini sajalah yang saya boleh cakap.